Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, jumpa lagi dalam channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Mesin Garage dari Pontian Johor. Alright, untuk video kali ni aku nak uraikan dan aku nak jelaskan kenapa selepas proses top coat iaitu clear lah. Selepas proses clear tu kita perlu gosok balik. Ini disebabkan ramai yang bertanya aku soalan yang sama. Jadi aku akan jelaskan lah dalam satu video ni bagi korang mudah faham dan kenapa kita perlu gosok selepas proses clear. Kenapa tak compound je terus? Kalau compound terus tak payah gosok boleh ke? Itulah persoalan-persoalan yang kebanyakan orang tanya aku. Jadi aku akan jelaskan dan kenapa kita perlu gosok. Jangan membuang masa lagi. Ayo kita pergi ke topik ni. Alright. Mesti korang dah tertanya-tanya kan, kenapa perlu gosok dulu, kenapa tak compound dulu, kenapa tak pakai satu je kata pasir, dan lain-lain lah. Sebab tak semualah yang beritahu info ni, sebab benda ni basic saja. Jadi aku akan explain jugalah sebab soalan ni paling famous lah kat dalam WhatsApp. Ramai yang message WhatsApp aku tanya nak terus compound je ke tak boleh ke kalau tak gosok. Jadi oleh disebabkan soalan tu aku buat satu video untuk jawab soalan ni dan korang akan dapat lah sebab apa dan kenapa kita nak kena gosok. Okey, kat sini aku ada satu whiteboard. Alright, apa yang korang nampak ni, selepas korang clear proses top coat yang terakhir tu, korang spray, bila dia dah kering dia akan jadi kalau ikut mata kasar memang tak nampak lah, tapi kalau imajinasi lah, senang cerita, ini imajinasi sendiri. Bila korang selepas proses clear tu, permukaan yang korang spray tu dia akan jadi berbukit-bukit lah, senang cerita. Itu adalah punca dan sebab kenapa nak perlu gosok. Kalau korang tengok dia punya kawasan berbukit ni, waktu korang gosok, korang ada perasan tak? Ada tempat yang terus jadi flat, ada tempat yang clear dia masih tak mati lagi. Ini bukan gosok kertas pasir ni, bukan nak matikan clear lah. Sebenarnya dia nak ratakan permukaan clear yang korang spray tu. Bila dia dah rata untuk masuk proses compound, dia jadi sama level lah, senang cerita. Sama rata. Ubat compound tu akan spin kat permukaan korang spray tu, dia akan jadi rata. Itu sebab kita kena gosok dulu sebelum masuk compound. Okey, kalau korang boleh fikir dulu sekejap, bila korang dah spray dia akan jadi berbukit ni, lepas tu korang compound, rasanya semua kawasan yang bawah bukit ni boleh kena tak ubat compound yang korang pakai tu? Itu je soalan. Aku harap korang dapatlah tangkap apa yang aku cuba jelaskan ni. Lagi sekali aku ulang, bila korang dah spray kawasan permukaan yang korang spray tu, proses terakhir iaitu clear, bila dia dah kering dia tak akan jadi flat. Kalau tengok mata kasar memang kawasan memang cantik ni, tak perlu gosok. Tapi sebenarnya tidaklah. Kalau ikut dia punya reality dia, ini adalah kawasan yang korang dapat bila korang spray clear. Itu sebab kita perlu gosok supaya dia jadi sama rata dan sama level lah bila compound. Okey, alright, kira sebelum aku beritahu apa yang aku buat dengan kertas pasir saiz 800, 1000, 1500 dan lain-lain, aku akan beritahu lah satu sebab kita kena pakai banyak kertas pasir. Okey, sebab yang pertama ialah produk compound yang korang pakai. Seperti contoh G3, PG1, PG2 ke, brand PG Pro lah maksudnya, PG Pro, Meguel ke, 3M ke, dan lain-lain lah. Semua produk tu semua ada minimum sanding grade. Okey, apa itu minimum sanding grade? Setiap produk yang dikeluarkan oleh pengeluar biasa dia ada minimum sanding lah. Bermaksud
dia ada minimum berapa cala yang dia boleh hilangkan untuk sesuatu produk tu. Okey, seperti contoh G3. Untuk G3 Premium. Untuk G3 Premium, dia punya minimum sanding ialah 1,500. Bermaksud kertas pasir 1,500 lah. Dia punya cala 1,500 je dia boleh hilangkan. Tapi sekiranya kalau korang pakai saiz kertas pasir 1,000, lepas 1,000 tu korang terus compound, dia akan jadi tak boleh nak hilangkan lah kawasan cala yang korang gosok kat kawasan permukaan yang korang spray tu. Itu adalah sebab yang pertama. Faham tak faham tu? Okey, yang tadi itu adalah compound minimal sanding. Ini ialah finishing pula. Kita ambil contoh daripada G3 juga. Finishing dia kita pakai yang bahagian glaze ataupun wax. Untuk finishing semua produk, dia memerlukan kawasan yang halus lah. Dia betul-betul halus. Kawasan kasar dia tak boleh buat untuk finishing. Dia tak dapat bagi mantol cermin lah maksudnya. Seperti contoh kereta, kalau korang gosok 1,000, dia punya minimum untuk polishing, untuk ubat polishing tu, dia memerlukan saiz 2,000 kertas pasir. Kekasaran 2,000 lah. Kalau 1,500 dia tak boleh buat lah untuk proses finishing yang terakhir, untuk korang kilatkan ataupun nak naikkan color ataupun nak buat dia jadi cermin. Itu adalah sebab yang kedua, sebab kita perlu pakai kertas pasir yang banyak. Sebab ketiga yang aku boleh bagi kat korang adalah, selepas kita masuk proses clear, 80% daripada clear tu kita tak dapat jadikan dia sempurna lah, senang cerita. Sebab apa aku jadikan cakap clear tu tak sempurna? Okey, inilah sebab dia adalah disebabkan cat meleleh, kulit limau, dan lain-lain lah. Apa yang korang tengok video aku sebelum ni yang ada problem cat leleh ke apa ke, itulah yang merosakkan proses clear korang tak sempurna. Itu disebabkan kita perlu pakai kertas pasir yang banyak. Yang seterusnya aku akan explain lah apa yang aku buat dengan kertas pasir. Untuk 800 aku buat apa, 1,000 aku buat apa, 2,000 aku buat apa. Okey, yang sekarang aku akan explain lah apa yang aku buat dengan kertas pasir yang aku pakai. Kebiasaan aku akan pakai saiz kertas pasir 800, 1,000, 1,500 dan 2,000, 2,500, 3,000 lah. Itu adalah jenis-jenis kertas pasir yang biasa aku pakai untuk proses gosok selepas clear ni. Okey, untuk grade 800 aku bagi contoh kat korang sebab lebih mudah korang nampak. Okey, untuk kertas pasir 800 biasa aku akan gunakan dekat kawasan yang ada kulit limau, cat leleh dan lain-lain lah. Okey, seperti contoh ini adalah permukaan yang korang spray. Kat sini ada, kat permukaan yang aku spray ni ada kulit limau, cat leleh. Okey, ini adalah kulit limau, cat leleh lah, dua. Okey, untuk 800 tu aku akan gosok di kawasan yang ada problem ni saja. Aku tak akan gosok lah kawasan yang tak ada masalah. Sebab 800, sebab kalau korang boleh fikir sendiri, kalau korang gosok pakai saiz 2,000, rasa-rasa korang berapa lama cat leleh ni boleh hilang kalau korang pakai saiz kertas pasir 2,000. Sebab dia makin kasar, makin cepat lah korang gosok. Dan korang kena ikut lah purata minimum sanding grade untuk produk compound. Okey, itu adalah proses kerja aku untuk saiz 800. Okey, untuk yang seterusnya aku pakai 1,000, 1,500 dan 2,000. Aku ambil 3 sampel ni saja. Okey, untuk 3 saiz ni aku ada 2 kerja aku. Okey, yang pertama, kerja yang pertama aku nak hilangkan kertas pasir yang first tadi aku pakai, iaitu kertas pasir 800. Aku nak hilangkan cala untuk kertas pasir 800 tu menggunakan 1,000. Kalau aku nak hilangkan cala kertas pasir 1,000, aku akan pakai 1,500. Dan kalau aku nak hilangkan cala 1,500, aku akan pakai 2,000. Okey, itu adalah kerja pertama aku. Dan kedua, aku nak ratakan
tempat yang aku spray clear tu lah. Bermaksud keseluruhan satu kereta tu aku nak ratakan balik, supaya untuk proses compound aku punya produk dia boleh semua kawasan akan kena lah bila aku dah start buffing ataupun dah start buat kerja compound. Okay, itu adalah dua benda saja yang aku akan buat dengan kata pasir ni. Itu adalah kerja-kerja dia yang apa tujuan aku pakai kata pasir ni. Itu adalah dua sebab dia. Okey. Jadi korang dah dapat tangkap belum sebab apa kita nak pakai kertas pasir yang banyak? Jadi aku dah jawab dua persoalan kat situ. Tapi aku nak explainkan satu benda lagi. Sebab sekarang teknologi dah canggih. Jadi produk-produk compound, finishing biasa dia dah lagi upgrade lah. Okey, bermaksud untuk satu produk aku ambil G3 dan satu lagi produk aku ambil PG Pro. Produk PG Pro, produk G3. Okey, untuk produk G3 minimum sanding dia biasa 1,500 dan ke atas. Baru dia boleh hilangkan calar, dia naikkan kilat dan lain-lain lah. Ini adalah produk G3 dan PG Pro. Kalau korang pakai kertas pasir 320 volt, dia boleh hilangkan calar untuk kertas pasir 320 tu. Dia tak sama. Jadi teknologi dah makin canggih. Barang-barang untuk buffing dan polishing diorang dah start upgrade lah. Lagi lama lagi canggih. Itu yang korang boleh nampak. Compound bercampur dengan proses finish. Finish bercampur dengan proses protect punya barang, produk dan lain-lain lah. Dia dah start combine, dia dah masukkan berapa kasar untuk compound, semakin kasar diorang campurkan dan lain-lain. Itu adalah produk yang diorang buat lah. Engineering yang buat produk-produk tu. Semakin canggih teknologi, semakin power lah suatu produk tu. Tak kira lah G3 ke, PG Pro ke, Meguial ke, 3M ke dan lain-lain. Okay, aku harap korang dapat tangkap apa yang aku cuba jelaskan dekat korang. Kenapa kita perlu gosok dan kenapa banyak sangat kertas pasir yang kita nak pakai untuk proses sebelum kita buat compound. Okay, itu adalah jawapan-jawapan dia yang aku dah beritahu kat korang. Kalau ada korang ada persoalan, boleh direct WhatsApp aku untuk pertanyaan dan korang boleh komen di bawah. Jadi tak ada apa-apa lagi. Aku rasa sampai situ saja. Kalau korang mencari kertas pasir, korang boleh roja aku. Aku ada banyak. Dan standby lah tenaga tangan korang untuk proses menggosok. Kalau gosok cantik, maka hasil dia pun akan dapat cantik lah. Okey, aku rasa itu saja untuk video aku kali ni. Apa-apa korang boleh roja. Aku akan cuba menjawab soalan yang korang tanya. Okey, aku gerak dulu guys.